Jumlah pasangan yang berkahwin tahun lalu mencecah paras rekod dan naik 3.7% daripada tahun 2021. Secara keseluruhan, hampir 29,400 pernikahan didaftarkan pada 2022 iaitu pertambahan lebih 1,000 perkahwinan berbanding tahun sebelumnya. Menurut laporan Jabatan Perangkaan Lagi, pasangan juga mendirikan rumah tangga lebih awal. Sementara itu, jumlah perceraian pula turun hampir 10% tahun lalu kepada sekitar 7,100 berbanding tahun sebelumnya. Ini kemerosotan hampir 800 kes perceraian. Menurut Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga, perangkaan ini mencerminkan perkahwinan lebih stabil. Lebih banyak perceraian berlaku antara tahun ke-5 dan ke-10 perkahwinan berbanding 5 tahun pertama pernikahan. Bagi tempoh 5 tahun antara 2018 hingga 2022 pula, purata sekitar 7.400 perceraian dicatatkan setiap tahun. Ini lebih rendah berbanding sekitar 7.500 perceraian setiap tahun yang dicatatkan bagi tempoh 5 tahun sebelum itu. Saudara, hampir 29,400 perkahwinan didaftarkan tahun lalu. Ini bilangan tertinggi sejak statistik mengenai jumlah pernikahan yang didaftarkan di Singapura mula diterbitkan pada tahun 1961. Bilangan tertinggi yang dicatatkan sebelum ini adalah pada tahun 2014 iaitu sekitar 28,400 perkahwinan. Ayuh kita simak perincian statistik terkini. Dan pertama sekali, kadar perkahwinan secara amnya bagi kedua-dua jantina yang berusia antara 15 hingga 49 tahun adalah di antara yang tertinggi sejak 20 tahun lalu. Bagi golongan usia ini, 47 perkahwinan dicatatkan bagi setiap 1,000 lelaki yang belum pernah berkahwin. Manakala 45,5 perkahwinan dicatatkan bagi wanita. Dan saudara, seterusnya, namun golongan usia ini mendirikan rumah tangga pada usia lebih lewat. Misalnya, pengantin lelaki secara purata berkahwin pada usia 30.7 tahun, naik berbanding usia 30.1 tahun sedekad lalu. Golongan wanita juga berkahwin lebih lambat pada usia 29.3 tahun, iaitu sekitar setahun lebih lambat berbanding pada 2012. Dan saudara, selain itu, mereka yang mendirikan rumah tangga juga memilih pasangan yang lebih kurang sebaya. 44.2% mempunyai jurang usia kurang daripada setahun. Bagi pasangan lain pula mempunyai perbezaan usia sekurang-kurangnya 2 tahun. Dan para graduan universiti juga didapati lebih lewat mendirikan rumah tangga. Usia median bagi pernikahan pertama dalam kalangan mereka adalah 31.2 tahun bagi pengantin lelaki dan 29.7 bagi pengantin perempuan. Bagi mereka yang mempunyai pendidikan menengah dan ke bawah, usia puratanya adalah 30.8 tahun bagi kaum Adam dan 28.7 tahun bagi kaum Hawa. Dan sementara itu, perkahwinan campur kekal stabil pada kadar 16.6%. Hampir separuh perkahwinan sivil adalah antara pengantin lelaki Cina dan pengantin perempuan daripada kaum lain. Perkahwinan campur antara kaum India dan Melayu pula adalah yang paling banyak dalam kalangan mereka yang mendirikan rumah tangga di bawah Akta Pentadbiran Hukum Islam atau AMLA. Sekiranya dipilih menjadi seorang presiden, Encik Tharman Shanmugaratnam yakin beliau mampu untuk tidak dipengaruhi oleh politik dan tidak berpihak kepada mana-mana parti. Meskipun pernah bersama Parti Tindakan Rakyat atau PAP selama 22 tahun, Encik Tharman berkata beliau sentiasa mengetengahkan pendiriannya sendiri. Pengalaman itu sebaliknya, kata beliau, memberinya kelebihan dan pemahaman mendalam bagaimana untuk menyatukan rakyat, yakni antara ciri-ciri penting yang diperlukan dalam diri seorang presiden. Those of us who've been in politics, we're not in politics for partisan reasons. We're in politics because we wanted something better for Singapore. Whether we're under the PAP or the Workers' Party or any other party. We're in politics because we want to do better for Singapore. So we should avoid thinking of political experience in partisan terms. It's never been me.
Encik Tarwan berkata demikian semasa menjawab pertanyaan media di sidang media bagi melancarkan kempennya. Ditemani isterinya Jane Yumiko Itogi, Encik Tarman juga menggariskan beberapa cabaran yang perlu ditempuhi di Singapura dan di peringkat global. Jika dipilih rakyat, beliau akan memanfaatkan pengalaman dan keupayaannya untuk berkhidmat sebagai seorang presiden dalam era baru yang lebih mencabar di peringkat negara dan antarabangsa. Dia juga berharap dapat menyantuni sikap hormat antara satu sama lain yang juga merupakan tema teras kempennya. And we do need to develop a deeper culture of respect for everyone, particularly those with less, but also for our different cultures and religions and traditions. But I do believe that with greater respect for each other's cultures, through greater participation in each other's cultures, we can strengthen Singapore's multiculturalism. And I'm speaking here just about culture, but I would speak equally about the need to have respect for the underdog, respect for those with less, because people know when they get respect and they know when they don't. Encik Tarman turut mengumumkan pasukannya yang terdiri daripada pencadang beliau Encik Thomas Chua yang merupakan Presiden Persekutuan Persatuan-Persatuan Suku Kaum Cina Singapura dan penyokong beliau iaitu mantan Presiden MUIS Encik Alami Musa. Apa yang saya lihat dan maklum balas yang setelah saya terima ialah rakyat rapat mesra dengan beliau, senang dengan beliau, dan inilah penting oleh kerana institusi atau pejabat atau jawatan presiden itu satu peranan utama ialah untuk menyatukan rakyat. Dan ini penting oleh kerana pada tahun-tahun mendatang kita akan menghadapi banyak cabaran. Jadi kesatuan rakyat itu penting. Selain itu, Encik Tarman juga memperkenalkan 8 individu yang menyetujui pencalonan beliau termasuk penasihat khas Humanity Matters Encik Hassan Ahmad. Sekitaran yang kami berada sekarang di merata dunia termasuk Singapura di mana hormat sesama insan ada kekurangannya. Di sinilah kami rasa perlu seseorang individu atau personality yang teguh, kuat dan influential yang dapat rally atau membawa rakyat kami dan juga to represent rakyat kami di international level. Encik Tarman berkata beliau belum lagi mengambil borang. Para calon pilihan raya presiden perlu membuat permohonan bagi sijil kelayakan atau COE. Permohonan itu akan ditutup pada hari kelima selepas Rit Pilihan Raya dikeluarkan. Tarikh pilihan raya belum lagi diumumkan dan penggal Presiden Halimah Yacob akan berakhir pada 13 September ini. Dana pelaburan milik negara GIC bagi tahun kewangannya yang terkini mencatat pulangan tertinggi sejak tahun 2015. Ia mencatat kadar pulangan tahunan sebenar 4.6% untuk tempoh 20 tahun bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac. GIC bagaimanapun mengeluarkan amaran walaupun prestasi jangka panjangnya kekal stabil, sekitaran global adalah mencabar termasuk kadar faedah yang tinggi. Menurut GIC, portfolionya yang pelbagai dan pendekatan yang lebih berhati-hati terhadap pelaburan membantunya mengharungi kadar inflasi yang terus tinggi dan ketidaktentuan geopolitik tahun lalu. Kadar pulangan tahunan sebenar 4.6% itu lebih tinggi berbanding 4.2% yang dicatat tahun lalu. Namun jika mengikut ukuran jangka pendek 5 tahun misalnya, kadar pulangan nominal merosot kepada 3.7%. Para penganalisis bagaimanapun menyatakan kemerosotan itu tidak memeranjatkan kerana inflasi menjejas pendapatan GIC. It affects business fundamentally. In other words, profitability will go down because of the higher cost of doing business. And when profit goes down, definitely this will eat into the valuation of the, I'll say that the companies or the investor entities. Untuk melindungi daripada kenaikan harga, GIC meningkatkan pelaburan hartanahnya kepada 13% daripada 10% pada tahun sebelumnya.
Badan itu juga sedang meneroka untuk meningkatkan pelaburan dalam infrastruktur iaitu satu langkah yang menurut para penganalisis akan membuahkan hasil bagi jangka panjang. Menurut GIC lagi, ia berminat membuat pelaburan dalam sektor hijau seperti bateri dan tenaga yang boleh diperbarui. Singapura dijangka membuat keputusan tidak lama lagi tentang bagaimana untuk mengitar semula abu loji pembakaran. Pemerintah sedang meneroka cara untuk memanfaatkan abu itu lebih daripada kegunaannya dalam kerja pembinaan dan laluan pejalan kaki. Menteri Kemampanan dan Sekitaran Grace Fu berkongsi rancangan itu di sidang puncak perniagaan mampan Bloomberg. Ini sedang satu-satunya tapak pelupusan sampah negara di Pulau Semakau dijangka penuh menjelang 2035. Cik Fu menyeru syarikat-syarikat supaya menyokong usaha menghijaukan Singapura. Bagi mencapai matlamat kemampanan makanan negara pula, beliau menggesa perniagaan-perniagaan supaya melabur dalam prasarana. Pasaraya, peruncit dan caterer juga perlu menyokong hasil tanaman tempatan. Meskipun sesetengah syarikat masih ketinggalan dalam usaha transformasi hijau, Cik Fu optimis lejangan usia sedemikian akan meningkat. Beliau berharap akan ada kemajuan dalam rundingan sidang puncak COP28 tahun ini dengan negara-negara menilai langkah-langkah iklim masing-masing. Cik Fu berharap negara-negara akan menilai usaha-usaha yang dijalankan sejauh ini dan membincangkan bagaimana membuat penyesuaian lanjut kepada perubahan iklim. 200 pelajar pra-universiti di Singapura menerima beasiswa baharu dalam bidang kejuruteraan dan teknologi siang tadi. Ia sebahagian usaha Kementerian Pendidikan MOE memberikan para pelajar yang mempunyai minat kuat matematik dan sains peluang menceburi bidang-bidang itu lebih awal lagi. Ini merupakan kohort pelajar pertama untuk menerima beasiswa program kejuruteraan dan teknologi atau ETPS. Menteri Pendidikan Chan Chun Sing menyampaikan beasiswa itu di Universiti Nasional Singapura NUS siang tadi. Para penerima beasiswa ETPS itu akan diberi allowance tahunan sebanyak $1,000 dan sehingga $2,400 yuran sekolah mereka akan dibiayai. Mereka juga berpeluang mendapat penempatan kerja di syarikat-syarikat untuk menimba pengalaman menguraikan cabaran-cabaran dunia sebenar. Saudara, apa yang akan berlaku sekiranya ada kemalangan di sempadan antara Singapura dengan Malaysia dan kimia berbahaya tumpah di jalan raya? Pasukan kedua-dua negara menjalankan satu latihan hari ini demi memastikan mereka tahu apa yang perlu dilakukan dalam keadaan sedemikian. Inilah kali pertama kedua-dua pihak menyambung semula latihan dua hala itu selepas menangguhkannya di COVID-19. Dalam latihan simulasi di link kedua tuas ini, sebuah kereta dan sebuah motosikal bertembung menyebabkan sebuah lori melencong demi mengelak daripada melanggarnya. Malangnya, beberapa tong aksid hidroklorik yang diangkutnya menumpahkan cecair toksik. Asid itu mempunyai kegunaan perindustrian namun boleh menyebabkan kelecuran teruk. Sejumlah besar kimia sedemikian dibawa merentasi jalan raya ini setiap hari. Dalam latihan hari ini, 16 agensi dan syarikat menyertainya meliputi bagaimana menguruskan tumpahan asid itu dan menangani kecederaan.